kalau misalnya ketika itu dia minta Datuk Zahid bubarkan UMNO dan masuk Bersatu, Datuk Zahid ikut kehendak dia bubar UMNO masuk Bersatu. Perlu tak hari ni dah dekat berapa tahun dah? Dekat 4 tahun dah. Turun naik mahkamah. Bekas Timbalan Perdana Menteri tu. Dia diarahkan orang atasan dia untuk siasat Datuk Zahid saja tu. Jadi siapakah yang mengarahkan? Itu kena tanya dengan dia lah. Siapa bagi arahan? Siapa Ketua Pesuruhjaya SPRM pada ketika itu? Siapa Peguam Negara pada ketika itu? Siapa Perdana Menteri pada ketika itu? Kata orang, lu fikirlah sendiri. Tapi dia kata orang semua ada integriti yang besar. Aku tak boleh jawab. Kalau aku jawab jadi contempt of court. Jadi lu fikirlah sendiri. Senang je. Okey? Kita tak boleh campur tangan hal urusan mahkamah ni. Kita boleh cerita apa yang sudah berlaku dan sudah dilapor oleh media sosial, media elektronik, media cetak. Yang itu kita boleh ulang. Okey. Tok, ada orang tanya tu, kita ni undang-undang ni kalau yang beri rasuah tu dia tak kena dakwa tu. Sepatutnya macam kes Pang Likun, dia offer kepada Lin Guang Eng, engkau tukar status tanah Magnificent Emblem daripada tanah pertanian kepada tanah industri. Bila Guang Eng tukar je status, dia bagi Guang Eng banglo yang bernilai 4.27 juta dengan hanya harga 2.8 juta. Maknanya 4.27 juta tolak 2.8, itulah nilai suapan yang diberikan oleh Pang Likun. Dan disebabkan suapan ini, walaupun tak nampak secara fizikal, nampak seolah-olah dia bagi rumah tu diskaun. Pang Likun dihadapkan ke muka pengadilan, didakwa, dan yang menerima suapan Lin Guang Eng juga didakwa. Tapi dalam kes Datuk Seri Zahid, bila dia didakwa tu, kita tanya, kenapa Data Sony yang memberi sumbangan kepada Akal Budi, Yayasan Akal Budi, tak didakwa? Kenapa Mike EG tak didakwa? Saya masih ingat lagi pihak SPRM menjawab, tak apa, kita dakwa dulu, kita siasat kemudian. Sedangkan mana-mana peraturan dalam dunia ni, bila kita nak mendakwa seseorang, kita kena siasat dulu. Dah selesai siasat, dah ada kertas siasatan yang komplit. Kertas siasatan itu dia hantar kepada Jabatan Peguam Negara. Jabatan Peguam Negara akan tengok sama ada bukti-bukti yang diberikan cukup atau tidak. Kukuh tak kukuh untuk menang kes di mahkamah. Kalau tak okey, kertas siasatan tak lengkap, kertas siasatan tak cukup kuat, ditendang balik pergi ke pihak yang menyiasat. Contohnya macam kes ini, laporan tu tulis terang-terang, laporan ke atas Hishamuddin dan Datuk Zahid. Kalau akulah duduk di Jabatan Peguam Negara, aku tanya, ini dua nama Hisham dulu, kenapa keterangan Hisham aku tak ambil? Itu sebabnya Peguam hari ini mengatakan ini jelas membuktikan. Dia bertanya dengan Encik Mahendra, bukankah ini membenarkan dakwaan sesetengah pihak bahawa pendakwaan ke atas Datuk Zahid ialah pendakwaan yang bermotifkan politik, politically motivated persecution, dan pendakwaan ke atas Datuk Zahid, sedangkan orang macam Muhyiddin terima duit daripada UKSB, orang macam KJ, Hishamuddin, Mahathir semua terima duit daripada UKSB, dia tak didakwa. Ini juga membuktikan berlakunya apa yang dipanggil sebagai selective prosecution, pendakwaan terpilih. Yang tak ikut cakap Mahathir, tak ikut cakap Muhyiddin, dia didakwa. Yang mana jadi baruah kepada Datuk, tolong orang untuk lompat parti,
tak didakwa. Yang mana Mahathir suruh lawan Presiden UMNO, tak didakwa. Muhyiddin yang terang-terang Menteri Dalam Negeri, tak didakwa. Padahal bila Muhyiddin Menteri Dalam Negeri, dia juga ketika itu sistem visa luar negara ini masih beroperasi dan dibawa Kementerian Dalam Negeri. Kenapa dia tak disiasat? Sedangkan dia terima. Sedangkan dia diterima. Sebenarnya ikut perkara 165, Akta 165, Akta SPRM ni, saya nak beritahu Muhyiddin sebagai seorang anggota pentadbiran, sebagai menteri, boleh didakwa di mahkamah walaupun dia terima duit, walaupun dia terima duit tu tanpa sebarang balasan. Maknanya dia terima duit tanpa sebarang balasan, boleh didakwa. Kenapa Muhyiddin tak didakwa? Kenapa Hishamuddin tak didakwa? Kenapa KJ tak didakwa? Kenapa pegawai-pegawai pegawai-pegawai termasuk pegawai yang menyediakan pegawai KDN ni tak didakwa? Ini menjadi persoalan. Macam mana dakwa tu siasat? Sebenarnya ada satu lagi bab yang mungkin tadi terlupa. Ini pendakwaan yang berniat jahat. Itu pandangan aku lah, jangan kau campurkan dengan urusan mahkamah. Bagi aku ini pendakwaan yang berniat jahat. Siapa yang jahat ni? Mahathir. Ini jelas pendakwaan yang bersifat malicious prosecution. Memang berniat jahat. Sebab kalau misalnya ketika itu dia minta Datuk Zahid bubarkan UMNO dan masuk bersatu, Datuk Zahid ikut kehendak dia, bubar UMNO masuk bersatu. Perlu tak hari ni dah dekat berapa tahun dah? Dekat 4 tahun dah. Turun naik mahkamah. Bekas Timbalan Perdana Menteri tu, Datuk Najib tu, duduk sampai dia punya belakang pun sakit. Bekas Perdana Menteri tu. Seolah-olah orang ni langsung tak ada jasa. Turun naik mahkamah. Derik punya jarum pun tak cabut lagi, datang mahkamah. Kau ada tengok Anwar Ibrahim buat benda tu? Atuk panggil Sapina pergi ke court pun tak nak. Panggil Atuk pergi Sapina court dulu pun tak nak. Ni beza. Tu kena ingat lah, yang kau tengok tu naik mahkamah ni, bekas Perdana Menteri, bekas Timbalan Perdana Menteri. Tapi jangan lupa, kalau dia orang ni jadi Perdana Menteri, sendiri mau ingat lah, giliran kau pula turun naik mahkamah. Kalau lah dia nak bagi peluang merasa, belum tentu masuk jail kan. Kita tak zalim macam dia orang. Mungkin kita akan kalau betul ada laku kesilapan, bicarakan dulu. Bagi dia rasa exercise tu naik, mungkinlah nak sihatkan dia kan. Naik sikit mahkamah turun, naik mahkamah turun kan. Bila dah masuk hantar Sungai Buloh, kita bagilah pengampunan. Takkan nak orang yang umur dah berapa sekarang ni, 97, lagi 3 tahun jatuh hukum. 100 tahun takkan kita nak dudukkan dia dalam penjara. Kita ni bukan zalim macam dia. Okey. Tok, Mahendra kata dia terima arahan daripada pihak atasannya kerana mahu beliau fokus terhadap kes kontrak VLN KDN. Jadi Tok, yang nama-nama yang lain tu, UTSB bagi duit tu atas dasar apa? Sama je, semuanya ialah political donation. Mungkin rasuah. Datuk Zahid pun terima political donation. Nak kena faham ni. Sebenarnya tak ada seorang pun salah. Sebabnya di Malaysia ni undang-undang membenarkan seseorang menerima political donation. Tak kira semua pasal Akta SPRM perkara 165 tu, kalau diguna pakai pegawai kerajaan dengan menteri boleh didakwa.
boleh didakwa. Political donation. Cuma persoalan dia, kenapa bila Dato' Zahid didakwa, orang lain tak didakwa? Yang itu yang kita petikaikan. Yang itu kita petikaikan. Mahendra pun sendiri cakap bahawa salah satu sebab political donation tu untuk ulang tahun UMNO yang ke-71. Semalam dia sebut. Betul, dana politik tu maksudnya tak kira daripada sumber mana ke tu? Boleh diterima ke macam mana? Boleh. Daripada Yahudi pun boleh. Tak salah Tak salah. Tak salah. Tahun 2012, NKRI Rasuah telah mencadangkan supaya semua political donation mesti diisytiharkan. Tapi ketika itu hanya Dato' Najib, Presiden UMNO, dan Timbalan Presiden UMNO, Muhyiddin Yassin yang setuju tanda tangan. Yang lain, Anwar, PKR, semua tak nak setuju. DAP tak nak. Dia takut orang akan tahu pasal DAP terima dana daripada Singapura ke daripada Taiwan. Terima PKR terima dana daripada Soros. Yahudi Amerika terima duit daripada Konrad Adenauer, Yayasan Kristian daripada Jerman untuk buat khusus pengadiran di bawah Institut Kajian Dasar dulu. So dia tak nak lah. PAS pun tak setuju.